Oke tuan-puan, bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya nak kongsikan 5 kriteria sebelum tuan-puan membeli ataupun memilih emas pelaburan. Di mana tuan-puan kena tengok 5 kriteria ini secara paket. Tidak boleh ada salah satu, kena ada kelima-limanya. Jadi tanpa buang masa lagi, terus kepada poin dia. Yang pertama, pastikan cawangan jual beli banyak. Kenapa pentingnya tuan-puan? Cawangan jual beli banyak ni untuk memudahkan kita jual beli emas. Emas ni apa-apa jenama pun okey, selagi mana emas itu tulen. Namun untuk kita memilih emas terbaik, kita kena lihat 5 kriteria ini. Dan yang pertama adalah cawangan jual beli yang banyak. Ada satu kedai emas ni tuan-puan, dia hanya ada satu kedai saja. Contohnya di negeri sekian-sekian. Tapi di tempat lain tiada cawangan, jadi susah untuk kita jual beli. Jadi walaupun harga emas tersebut di situ murah, tapi kalau cawangannya sedikit, susah tuan-puan. Jadi pastikan cawangan jual beli banyak. Dan yang kedua, pastikan stok tiada had. Oke. Kenapa pentingnya tuan-puan stok tiada had ni? Ini sangat penting bila berlakunya harga emas menjunam. Bila harga emas turun, apa yang akan berlaku tuan-puan? Orang ramai akan berebut untuk beli emas. Namun kalau kedai ataupun syarikat emas tersebut mempunyai stok yang limit, tuan-puan tidak boleh beli emas. Ada satu kisah tuan-puan, Mahal Group Emas Malaysia, Tuan Syarul Hashim, beliau bagi tahu yang sebelum ni beliau beli emas di Maybank. Tapi bila berlaku harga emas turun, beliau nak beli emas dengan jumlah yang banyak. Pegawai bank kata emas tak ada. Emas tak ada stok. Jadi kalau nak tunggu stok, ambil emas yang lama. Waktu tu harga emas telah pun naik. Jadi rugi di situ tuan-puan. Tuan-puan tidak boleh beli emas yang banyak pada harga murah ketika itu. Jadi pentingnya sebelum tuan-puan beli emas, pastikan kedai ataupun syarikat emas tersebut mempunyai emas stok tanpa had, unlimited. Maknanya tuan-puan nak beli 1 kilo boleh, nak beli 5 kilo boleh, nak beli 20 kilo pun tak ada masalah. Syarikat ataupun kedai emas tersebut boleh provide. Dan yang ketiga adalah harga per gram yang rendah. Contoh sebagai contoh tuan-puan, saya lupa bagi contoh yang pertama tadi. Contoh tuan-puan di Public Gold ni, Public Gold ada 18 cawangan di seluruh Malaysia. Boleh katakan setiap negeri ada cawangan. Bahkan di Sabah dan Sarawak ada 2 cawangan setiap negeri. Dan ada 5 cawangan di Indonesia. Jadi sangat mudah. Bahkan kalau nak beli emas, kita tak ada di cawangan pun boleh, sebab urusan di Public Gold atas kalian saja. Itu sangat mudah. Dan contoh kedua tuan-puan, stok tiada had. Public Gold telah wujud sejak tahun 2008 lagi dan telah ada hampir 1.6 juta penyimpan emas. Dan alhamdulillah setakat hari ini Public Gold tidak ada isu lagi stok tiada had. Public Gold boleh provide. Bahkan ada seorang business owner sebelum ini yang beli emas sebanyak 10 kg. Public Gold boleh sediakan tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga, harga per gram yang rendah. Ini sangat penting tuan-puan, sebab kalau tuan-puan tersalah beli emas, berkemungkinan harga emas tersebut mahal. Harga per gram yang rendah ni kita tengok. Ada orang tuan-puan, okey kita guna marker merah. Ada orang dia beli emas 0.001 gram pada harga RM10. Ini nampak murah tuan-puan, tapi sebenarnya sangat-sangat mahal. Sebab apa tuan-puan? Untuk kita dapatkan harga 1 gram, 1, 2, 3, 1 gram bermakna harga sama dengan RM10.000. Jadi sangat-sangat mahal. Jadi tuan-puan ingat, kadang-kadang emas itu nampak murah tapi sebenarnya mahal. Jadi jangan beli emas yang macam ni. Jadi macam mana kita nak tahu harga tersebut murah ataupun mahal? Okey, caranya senang sahaja tuan-puan. Kita rujuk pada harga spot gold, iaitu harga emas mentah. Pastikan perbezaan harga emas mentah dengan emas yang dijual di kedai ataupun di syarikat emas tu tidak lebih 10%. Okey, saya ambil contoh mudah tuan-puan. Harga emas hari ini kalau tuan-puan rujuk di goldprice.org, harga emas adalah 414 segram. Dan hari ini di Public Gold harga emas adalah 449 segram. Okey, harga emas mentah yang spot gold tu, harga emas mentah memang tidak akan ada mana-mana kedai ataupun syarikat emas yang jual pada harga tersebut.
sebab harga emas itu sebagai rujukan saja. Jadi perbezaan tuan-puan antara harga emas gold price ni dengan harga emas public gold ni, beza dia 8% saja. Cara kiranya macam ni. Ini rumus dia. RM 449 tolak RM 414 bahagi RM 414 darab 100%. Sama dengan 8.4%. Jadi kalau tuan-puan kira, tekan kalkulator, jawapannya adalah 8.4%. Jadi emas di public gold ni dikira harga emas yang rendah sebab perbezaannya bawah 10%, bahkan 8% saja. Jadi terbukti ya, harga emas public gold adalah harga yang terendah. Okey, kita pergi ke poin yang seterusnya, iaitu spread yang nipis. Okey, spread ni apa ya tuan-puan? Spread ni saya dah pernah kongsikan di video saya sebelum ni. Tuan-puan boleh tengok. Spread nipis ni, spread ni perbezaan harga jual dengan harga beli, ataupun orang ramai sebut susut nilai. Tapi ini bahasa yang kurang tepat, makna yang kurang tepat. Bahasa sebenarnya adalah perbezaan harga jual dengan harga beli. Jadi spread yang nipis ni pastikan bawah 10%. Ada kedai tuan-puan, saya pernah try ni. Saya jual 1 dinar ni di kedai emas lain, dia akan tolak sehingga 30% tuan-puan, jadi rugi. Bahkan di public gold ni tuan-puan, kalau tuan-puan nak jual emas yang bukan jenama public gold akan tolak 10 hingga 11% saja. Tidak berbaloi lah kan tuan-puan, sebab bukan jenama public gold. Namun kalau tuan-puan beli emas public gold, jual semula kepada public gold, spread di public gold adalah 6 hingga 9% sahaja. Sangat-sangat rendah. Kalau 1 dinar seperti ini, spread 9%. Kalau emas 1 kilo, spread dia 6%. Semakin berat gram emas, semakin nipis spread emas tersebut. Okey, dan akhir sekali, iaitu kriteria yang kelima adalah syarat jual beli tidak cerewet. Kenapa penting tuan-puan? Contoh, kalau tuan-puan beli emas di bank, emas tersebut tuan-puan cuba calarkan ataupun bengkokkan ataupun hilangkan sijil keturunan. Confirm bank tu tidak akan terima tuan-puan. Namun berbeza dengan public gold, sebab public gold ni terima apa-apa jenis emas walaupun bukan jenama mereka. Tidak kisahlah emas tersebut calar, bengkok, kemik sekalipun ataupun hilang sijil keturunan, public gold jamin terima balik emas tersebut. Jadi tuan-puan, kita kena faham ya, yang ni kita kena ambil sepaket tau. Kita lihat ke semua 5 kriteria ni tuan-puan. Ada kedai emas ataupun syarikat emas yang cawangan dia banyak tapi stok dia terhad, tak boleh juga. Ataupun spread dia tinggi pun tak boleh juga. Ataupun syarat jual beli dia sangat cerewet, tidak boleh calar lah, tidak boleh bengkok lah, kena ada sijil keturunan lah, tak boleh tuan-puan. Tapi di public gold ni saya boleh bagi jaminan memenuhi 5 kriteria ini. Cawangan jual beli banyak, stok public gold tiada had, harga per gram juga antara yang terendah, spread nipis bawah 10%, dan juga syarat jual beli balik yang tidak cerewet. Bahkan satu lagi adalah emas public gold disahkan patuh syariah. Dan tuan-puan, bagi tuan-puan yang belum lagi ada akaun emas gap public gold dan tuan-puan berminat untuk mula menabung emas di public gold, tuan-puan boleh daftar akaun emas secara percuma. Tuan-puan boleh klik link di description saya ataupun di ruangan komen yang saya pinkan ataupun di mana-mana link yang saya sediakan di media sosial saya. Kita bertemu lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.